Bismillah walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Ali Mehdi bin Muhammad Nur Ali. Nombor metrik 055716. InsyaAllah hari ini kumpulan kami akan bentangkan hukum serta jawapan daripada soalan yang dikemukakan berkaitan dengan bab ahdas. InsyaAllah. Jadi kita pergi poin yang pertama iaitu pengenalan ringkas bab ahdas. Ahdas adalah kata jamak daripada hadas. Jadi ahdas terbahagi pada dua, yakni hadas kecil dan hadas besar. Pengertian hadas kecil ialah keadaan yang mewajibkan wudu bagi seseorang yang hendak melakukan ibadah. Pengertian bagi hadas besar ialah keadaan yang mewajibkan mandi bagi seseorang yang hendak melakukan ibadah. Perkara-perkara yang dilarang ketika berhadas. Yang pertama adalah tawaf, yang kedua solat dan yang ketiga adalah menyentuh Al-Quran. Jadi ini adalah serba sedikit pengenalan ringkas bab ahdas. Jadi kita pergi poin yang seterusnya insya-Allah. Jadi poin yang seterusnya ialah hukum fiqh berkaitan daripada teks tersebut. Jadi kita teruskan lagi dengan poin yang pertama iaitu berkaitan dengan hukum fiqh. Yang pertama ialah tidak sah solat jika hadas ada pada anggota tubuh badan. Yang kedua, sah solat apabila seseorang itu solat dalam keadaan hadas kerana diberikan rukhsah akibat tidak ada air dan tanah untuk bersuci. Yang ketiga ialah orang yang berhadas tidak boleh menyentuh Al-Quran, melakukan tawaf dan lain-lain. Yang keempat, tidur yang tidak rapat papan punggung menyebabkan batal wuduknya. Yang kelima, keluarnya air mani yang tidak mewajibkan mandi akan menyebabkan batal wuduk. Yang keenam, tahi yang keluar dari lubang dubur seumpama kepala cacing, lalu masuk ke dalam dubur semula sudah pun dikira batal wuduknya. Yang ketujuh, benda yang keluar dapat dilihat, yakni kencing ataupun tahi, ataupun tidak dapat dilihat, yakni angin ataupun kentut, sama ada kering atau basah, akan membatalkan wuduknya. Yang ke-8, apabila keluar sesuatu daripada lubang yang tertebuk di bawah maidah, yakni di bawah pusat, dan pada masa yang sama farasnya tersumbat, maka batal wuduknya. Yang ke-9, apabila keluar sesuatu dari lubang di atas maidah, yakni atas pusat, atau pada maidah, ataupun keluar daripada pusat, ataupun tempat berbetulan dengan maidah, seperti belakang, maka tidak batal wuduknya kerana dihukum sebagai muntah. Yang ke-10, apabila faraj atau dubur tersumbat semula jadi, maka segala bentuk yang keluar dari lubang yang tertebuk di bahagian tubuh akan membatalkan wuduk. Jadi sekian sahaja daripada saya. InsyaAllah seterusnya akan disambung oleh rakan-rakan saya. Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Aminuddin bin Muhammad Yusuf, rakam metrik 056504. Okey, saya akan menyambung hukum yang seterusnya, iaitu terbatal wuduk jika bersentuhan dengan bukan mahram. Wuduk juga terbatal jika bersentuhan kemaluan, sama ada kemaluan sendiri atau orang lain. Yang ke-13, batal wuduk jika orang yang mempunyai wuduk itu hidup ataupun khunsa yang wadih, iaitu khunsa yang jelas fungsi alat kemaluannya, sama ada lelaki ataupun perempuan. Jika najis itu keluar bercerai dari kubul ataupun tiada bercerai, seperti yang keluar kepala cacing ataupun masuk semula, maka terbatal wuduknya. Yang ke-15, adapun jikalau keluar sesuatu daripada lubang yang ditebuk di bawah maidah, iaitu pusat, dan pada masa yang sama terbuka farasnya, maka wuduknya juga terbatal, kerana bahawasanya badan kita tidak berhajat sangat-sangat untuk menjadikan lubang yang tertebuk di bawah pusat itu sebagai tempat keluar air. Yang ke-16, jima', yakni bersetubuh akan menyebabkan terbatalnya wuduk. Seterusnya, terbatal wuduk jika menyentuh lubang yang akan ditebuk. Yang ke-18, haram memandang kepada faras yang asli jika ada lubang yang tertebuk di atas pusat. Yang ke-19, haram memandang sama ada lubang yang tersumbat semasa kejadian ataupun kedatangan. Yang ke-20,
seperti sakit yang ada di atasnya usbah, yakni balut yang tidak boleh dicabut kerana akan memudaratkan, maka wajib sujud di atas usbah dengan tidak diulang kembali akan sembahyang seseorang itu. Okey, itu adalah hukum yang terdapat dalam teks. Seterusnya adalah soalan beserta jawapan. Okey, dalil Al-Quran dan hadis ada disebut dalam teks ini. Contohnya seperti a'udzubillahi minasyaitonir rajim jaa ahadum minkum minal ghaib. Okey, yang ni yang terdapat dalam teks. Okey, yang kedua, hadis disebut beserta sanad penuh. Abu Hurairah meriwayatkan bahawa Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah tidak menerima solat seseorang di antara kalian jika berhadas hingga berwuduk. Seorang lelaki atau hadramaut bertanya kepada Abu Hurairah, apa itu hadas? Abu Hurairah menjawab, buang angin yang bersuara dan tidak bersuara. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, pendapat ulama mana rujukan pengarang kitab? Jawapannya adalah antara pendapat ulama yang menjadi rujukan pengarang kitab ialah Syekh Al-Islam, Syekh Ibn Hajar, Syekh Ramli dan Syekh Zaidi. Seterusnya, masalah yang kabur dalam teks ini adalah pada ayat dan menyangka keluar sesuatu daripada dua jalan tidur atau dihubung dengan tidur itu gila. Okey. Yang kelima, adakah pengarang menyebut nama gelaran ulama di dalam kitab ini? Pengarang menyebut gelaran ulama seperti Syekh Ibn Hajar dan gelarannya ialah Abdul Hasan Ali dan lebih terkenal dengan nama Ibn Hajar Nuruddin Asy-Syafi'i. Okey, yang seterusnya, bagaimanakah gaya penulis semasa membahaskan masalah fiqh? Dalam tajuk hadis ini, pengarang mengemukakan khilaf pendapat dari dua orang ulama iaitu Syekh Ramli dan Syekh Hajar. Kata Syekh Hajar, lubang yang tertebuk di atas maidah tidak haram melihatnya kerana lubang yang tertebuk itu tidak sabit hukum asal bagi faras tu. Situasi ini terjadi apabila faras tersumbat semula jadi. Kata Syekh Ramli pula, lubang yang tertebuk di atas maidah iaitu pusat haram melihatnya. Katanya segala lubang itu aurat dan beliau mensabitkan lubang itu kepada hukum asal faras. Situasi ini juga terjadi apabila faras tersumbat semula jadi. Okey, seterusnya adalah soalan yang ketujuh. Adakah disebut status sesuatu masalah oleh pengarang? Sesuatu benda seperti iaitu sesuatu benda seperti kencing ataupun tahi yang keluar dari lubang kubur atau dubur menyebabkan batal wuduk seseorang itu. 8. Adakah gaya penulisan kitab mudah dibaca dan serta difahami bagi generasi masa kini? Gaya penulisan dalam kitab beraitu tulah ini agak rumit dan susah untuk dibaca. Contohnya seperti Wadih, Ain, Reh, Maidah dan Tabi'ah. 9. Adakah terdapat penerangan yang kabur atau tergantung? Pada pendapat kami, penerangan ini agak kabur. Sebagai contoh, sebagian ulama tidak fikir kenapa dan apakah hikmahnya hanya melakukan sahaja seperti jika terkentut perlu memperbaharui wuduknya. Dan ada juga sebahagian ulama lain memikirkan kenapa seperti menyentuh perempuan atau menyentuh kemaluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sofian bin Abu Bakar. Nombor metrik 056950. Saya akan membentangkan beberapa soalan. Soalan yang ke-10. Adakah cara penulisan kitab teratur seperti mempunyai noktah, tanda koma dan lain-lain? Sistem edit dalam kitab Buyatul Tulab ini tidak tersusun. Malah tidak ada noktah ataupun koma sekalipun di dalam penulisan kitab ini. Contoh, dia hanya keluar atas pusat atau padanya atau pada berbetulan dengannya menyerupai lontar kerana tiap-tiap yang hancur oleh tabiah itu dilontar ke bawah dan ini jika ada tertutup itu yang kedatangan. Soalan yang ke-11. Adakah dinyatakan terjemahan bagi ayat Al-Quran atau hadis? Maksudnya, atau datang seorang daripada kamu dari tempat qada hajah, buang najis. Soalan yang ke-12. Adakah terdapat pengaruh dialek Patani di dalam kitab? Terdapat dialek Patani dalam kitab ini. Contoh, dan ini jika ada tertutup itu yang kedatangan, ada pun yang kejadian. Soalan yang ke-13. Kitab manakah pengarang menjadikan rujukan dalam suatu masalah? Pengarang menggunakan kitab Ibn Hajar sebagai rujukan iaitu Bulughul Maram.
Soalan yang ke-14, adakah pengarang mengalih tajuk perbincangan sesuatu bab seperti bab solat dan kemudian pengarang menerangkan hal-hal lain mengenai bab yang lain? Pengarang juga menceritakan bab istinja. Contoh, ulama fiqh mengatakan lubang yang tertebuk itu menggantikan faraj tersumbat, akan tetapi lubang itu tidak seperti hukum asli faraj seperti menyapu batu pada istinja. Soalan yang ke-15, adakah mempunyai pengaruh Melayu, India atau Jawa di dalam tulisan ini? Terdapat pengaruh Jawa Indonesia dalam kitab ini seperti perkataan kemih. Contoh, sama ada benda yang keluar itu dapat dilihat seperti kemih atau angin. Soalan yang ke-16, bagaimana cara pengarang buat apabila hendak berkata perkara itu sudah disebut sebelum itu? Dengan salah satu perkara yang tersebut, maksud ayat itu ialah pengarang ingin mengatakan sesuatu benda yang keluar, kubul atau dubul seperti tahi atau kencing. Soalan yang ke-17, ada tak penggunaan kias dalam sesuatu masalah yang dibahas? Pengarang ada menggunakan kias dalam kitabnya. Contohnya, tidur yang tidak rapat dua papan punggung adalah batal wuduk. Dikiaskan seperti orang gila yang juga batal wuduknya. Soalan yang ke-18, pengarang letak baris tak pada ayat Quran dan matan hadis? Tidak letak. Soalan yang ke-19, adakah terdapat perkataan Arab yang dimelayukan? Ada 3, iaitu yang pertama Ma'idah, pusat, yang kedua Rihun, angin, yang ketiga Ro'id, tempat buang najis. Soalan yang ke-20, pada umumnya sesuai tak kitab ini dipakai oleh pelajar Uniza? Tidak sesuai kerana kitab ini menggunakan bahasa zaman dahulu yang membolehkan pelajar kurang faham. Kitab ini banyak menggunakan maksud tersirat dan para pelajar mestilah mencari pensyarah atau orang yang mahir mengenai kitab ini supaya mudah untuk difahami dengan jelas. Sekian, terima kasih.